Jadi awak pasti awak tak tahu apa-apa pasal kes ni? Tak tuan, saya tak tahu apa-apa. Tak tahu je semua dah boleh jadi ni. Saya tak tahu macam mana semua ni boleh jadi. Okay, macam ni lah. Apa kata awak cerita dari awal? Masa tu saya tengah rekod video review saya. Okay guys, hari ni adalah hari yang paling best sebab hari ni saya akan review Zack Snyder Justice League. Bukan? No! Tak apa, kita chill je, okay? Mungkin director ni akan bawa sesuatu yang baru dalam filem yang latest ni. Okay, filem-filem sebelum ni bukan musim beliau untuk buat filem-filem yang bagus. Mungkin untuk filem kali ni akan ada satu perubahan yang okay, tak ada beza mana pun. Perubahan yang ketara yang saya nampak bukanlah pada karya beliau, tetapi lebih kepada nama gelaran depan beliau. Tapi tak apa, okay? Kita chill je, okay? Kita chill je. Okay? Selamat datang dan selamat kembali. Weh, PM, kau kata kau dah jumpa siapa nak ganti pelakon kau ni. Macam mana kau deal dengan pelakon kau hari tu? Oh, hi, hello, abang yang berlakon jadi Dylan. Abang nak berlakon tu saya tak? Oh, nama saya Syaf. Hello? Aku tak nak ingat. Oh? Tidak on the way ke sini? Oh, okay. Hai cik. Ya? Hai cik Syaf. Saya yang ganti tu. Ini saya punya showreel. Oh. Oh yo. Macam real lah. Awak tahu awak main kali apa ni? Watak pembunuh? Yap, betul tu bro. Okay, awak pergi standby dulu. Nanti dah sampai turn awak nanti AD saya panggil Okay? Okay. Budak baik ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi, Syaf Farizal here. Today, Syaf Reviews. Selamat hari tak jadi. Apa ke benda ini? Buat macam tak jadi. Apa function cerita ni? Selamat hari tak jadi. Sebuah filem terbitan Multimedia Film Production dan GSC. Filem ini ditulis oleh Azlan Shah Rashid. Filem ini diarah oleh... Rasa macam malas nak sebut lah, sebab kalau saya sebut sekarang pun mungkin next filem dia dah tukar dah nama gelaran depan je. Tapi atas sebab rasa hormat dan beliau adalah bekas dekan saya akan sebut sajalah. Filem ini diarahkan oleh Datuk Profesor Technology Specialist Dr. A. Razak Haji Muhyiddin. Technology Specialist. Dibintangi oleh Jana Nik, Daniel Zaini, Ika Farhana, Isay Fazli Syam, Aaron Aziz, Nasha Aziz, Adibah Noor, Zalif Sidik dan Nas Saleh. Filem seram komedi ini mengisahkan mengenai Hani, lakonan Jana Nik yang merupakan YouTuber dan juga prankster. Hani dan rakan-rakannya terdiri daripada Aiden, Parpu, Boboy dan juga Didi telah melakukan prank kepada rakan-rakan sekolah mereka dan membuat naik rakaman aktiviti prank mereka ke YouTube. Nak dijadikan cerita, semakin dekat hari jadi Hani, semakin banyak insiden seram berlaku. Rakan-rakan Hani dan mangsa-mangsa pranknya mula memberi amaran yang tidak menyenangkan hati dan ada juga yang hampir membunuh diri, menyebabkan Hani dalam masalah dengan pengurusan kolej dan ibu bapanya. Pada malam hari jadi beliau, Hani terserempak dengan seorang pembunuh bersiri yang viral di muka-muka berita. Hani ketakutan melarikan diri, namun pembunuh itu telah mengikut beliau hingga ke rumahnya. Selamatkah Hani, ibu bapanya dan rakan-rakannya daripada ancaman pembunuh bersiri ini? Adakah amaran mangsa-mangsa prank Hani hanyalah omong kosong dan tiada maksud yang mendalam? Entahlah, tengoklah sendiri guys first.
Alright, dalam review ni akan ada spoiler sebab saya nak cakap pasal semua benda yang boleh saya cakap dalam video kali ni. Jika anda belum tonton dan tak nak spoiler, anda boleh berhenti kat sini dan pergi tonton filem itu dulu. Atau anda nak teruskan, terpulang kepada anda yang ambil risiko. Saya tak menghalang anda. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa halangan, mari kita... Bro? Ya? Yeah? In character Ya. Yeah. Bagus. Teruskan bro. Okay. Budak baik ni. Jadi kalau tak ada apa-apa halangan, mari kita teruskan dengan review terhadap filem yang berjaya buat reviewer rasa menyesal tengok. Inilah pendapat saya terhadap filem Selamat Hari Tak Jadi. Rasanya tak lengkap kalau saya tak sentuh pasal isu yang agak viral masa awal-awal filem ini diumumkan. Masa diumumkan, posternya telah didedah dan ramai yang buat kenyataan masing-masing terhadap poster tersebut. Kenyataan seperti desain yang cantik, kreatif dan juga moden. Oh, sekarang dah 2021 Sorry baru betul. Kereta terbang. Patutlah terlepas. Mabuk rupanya. Sekarang masa untuk saya cakap pasal filem ini. Pada pendapat saya, filem ini ada potensi untuk jadi baik. Tapi disebabkan aspek-aspek lain, filem ini jadi satu lagi filem pengarah ini yang mudah dilupakan. Maaf. Semasa tontonan, saya ada dapat rasakan misteri yang diterapkan dalam filem ini. Macam mana karakter tu boleh ada kat sini? Macam mana karakter tu boleh ada kat situ? Macam mana benda tu ada kat sini? Macam mana benda tu kat situ? Kenapa saya buat review filem ni sedangkan ramai dah buat review pasal penunggang agama? Kenapa saya buat review lambat macam ni? Cuba anda bayangkan anda dalam situasi yang anda tidak tahu apa-apa dan dapati mak bapak anda tiba-tiba tak ada. Kawan-kawan tiba-tiba muncul dan bagi tahu anda yang panggil mereka. Kemudian ada pula cap darah kat dinding. Mesti rasa risau dan pelik kan? Misterius sungguh. Jadi, filem ni berjaya jugalah buat saya rasa nak tahu macam mana semua ni berlaku. Saya mengharapkan sesuatu yang mind-blowing. Payoff yang memuaskan hati lepas setup dalam Act 1. Karakter-karakter yang annoying dan tak relatable, suspek-suspek yang ada motif masing-masing dan pembunuh bersiri yang berpotensi untuk mengancam watak utama. Semua ni akan bertemu dan hasilnya pasti akan memuaskan hati kan? So, did I get that? Maaf, saya nak pergi melawat seseorang kejap. Janji kau tak pergi rumah pengarah ni lagi dah kacau kehidupan beliau. Ya tuan, saya janji. Okey, mungkin saya terlalu over sampai ke tahap sebegitu. Pergi ke rumah orang dah kacau rumah tangga orang lain. Siapa je yang tak buat kan? Saya je ke? Mari kita kembali bincangkan filem ini. Saya tak boleh nak kata filem ni teruk sangat. Ia cuma mediocre dan mengecewakan. Seperti yang saya katakan tadi, filem ini berjaya buat saya duduk melekat untuk tahu bagaimana ia akan berakhir. Saya perlu puji filem ini kerana berjaya untuk menjaga konti atau kesinambungannya. Jika ia tak dijaga, pastinya ia akan jadi bahan lawak penonton. Filem ini bagi saya okey elemen misterinya, manakala elemen thriller tak berapa sangat berjaya untuk saya. Mungkin disebabkan ada beberapa sekuens yang agak draggy, sebab itu rasa intensnya dah tak berapa sampai sebab saya dah rasa penat menunggu. Selain itu juga mungkin lokasinya agak kemas dan kotor hanya pada tempat yang spesifik. Mungkin lagi baik jika darah dapat disebar lebih lagi seperti di sepanjang dinding dan di sepanjang lantai. Selain itu juga tempatnya mungkin boleh lagi bersepah. Sekurangnya ia mungkin dapat berikan rasa tidak senang hati kepada Hani dan juga penonton. Masa saya tonton, saya ada teka saja-sajalah yang endingnya hanyalah prank semata-mata. Memenangkan filem ni setup karakter-karakter ni adalah prankster. Jadi mungkin endingnya hanyalah sekadar prank daripada rakan-rakan saya ni kan. Saja main teka je. Dan saya harapkan tekaan saya meleset. Come on, 2021 takkan dia dapat ending macam tu kan. Berapa kali kau nak kena report sebelum aku campak kau dalam lockup? Dia yang bodoh dulu. Saya terkejut, ternganga. Bukan sebab kagum, tapi sebab tak dapat percaya yang filem ni ambil jalan sebegini. Untuk filem 2021. Serius ah? Memang hanya sekadar prank rakan-rakan dan family untuk beri pengajaran kepada beliau? Filem ni jangkakan saya akan percaya Hani akan berubah lepas kejadian prank tu? No, I don't believe it. Even in a second, she will change just after that. Dan lepas tu, ada main credit yang tak bawa makna apa-apa. Konon macam siapa antara mereka ni pembunuh berseri tu ya? Who cares?
course. Saya rasa macam kena prank. Saya harapkan sesuatu yang boleh diterima dan menarik, tapi akhirnya dia macam it's a prank bro. Jangan stres. Bye-bye. Okeylah, anda semua pasti ingat masa filem ni diumumkan, ada yang tuduh filem ni tiru Happy Death Day disebabkan desain poster dan tema hari jadi yang diterapkan dalam filem ini. Serius lah guys, menuduh filem Selamat Hari Tak Jadi meniru Happy Death Day bukanlah satu kecaman tapi satu bentuk pujian pada pendapat saya. Dua-dua movie berbeza sama sekali, biarpun ada beberapa elemen yang boleh dikatakan sama, dia masih kita tak berbeza. Bukan sebab satu filem ni kos Hollywood dan satu lagi adalah filem kos tempatan, tapi maksud saya dari segi karakter dan premis cerita. Happy Death Day menampilkan time loop atau masa yang berulang-ulang setiap kali watak utamanya Tree ditimpa malapetaka. Karakter beliau adalah tipikal pelajar perempuan Amerika yang diva dan akan bully pelajar tidak popular. Secara automatiknya kita akan benci karakter ni, tapi disebabkan masalah time loop yang dihadapi beliau ada ruang untuk berkembang. Penonton dapat lihat struggle beliau dalam hadapi setiap situasi. Suka duka beliau berjaya untuk meraih perhatian dan simpati penonton yang menyebabkan karakter Tree ini berjaya. Jadi untuk filem Selamat Hari Tak Jadi, macam mana pula dengan karakter-karakternya? Yap, filem ni tidak beri ruang untuk karakter-karakter macam Hani dan rakan-rakannya untuk jadi lebih disukai dan berhubung dengan penonton. Tiada apa tentang mereka menonjol selain daripada cuma bertingkah laku yang melebih-lebih yang dianggap kelakar. Terutama sekali watak Hani. Maaf jana ni, saya tak ada apa-apa masalah dengan anda, cuma karakter anda iaitu Hani agak menyakitkan hati. Contohnya ada satu babak yang mana berita papar video pembunuh bersiri ni membunuh seorang gadis. Untuk tontonan umum, saya tak tahu filem ni dalam satu universe dengan The Dark Knight ke apa sebab tapi itu tak penting. Kita balik pada masalah tadi. Respon watak Hani kepada mangsa dalam video pembunuh bersiri itu ialah, kenapa dia tak melawan balik? Satu lagi ialah bila mangsa prank beliau hampir bunuh diri. Apa respon beliau? Dia nak ambil perhatian je tu. Serius lah, ini karakter yang saya kena sokong untuk survive sampai ke penghujung filem. Sejujurnya, ni cuma buat saya nak yang sebaliknya. Jangan salah sangka, sekali lagi bukan sebab saya benci Jana Nick ke apa. Walaupun ada satu artikel pasal beliau yang agak menyakitkan kepala, tapi satu kisah, karakter beliau tiada apa yang berjaya untuk meraih simpati saya, termasuk juga karakter-karakter lain. Saya skeptikal dengan pilihan pelakon dan arahan dalam filem ini. Kenapa cast pelakon-pelakon yang tak nampak macam student? Saya bukan nak nafikan tiada student yang berumur, tapi ada ke yang nak percaya yang dia orang nampak macam student dan best buddies kepada Jana Nick? Saya tak percaya. Saya tak yakin. Mungkin korang, tapi mungkin korang yakin. Tak tahu, mungkin. Yep, I don't know. Tapi sekurang-kurangnya kawan si Bad dari Badang tu dah graduate dan jadi lecturer kepada Hani dan rakan-rakannya. Okey, ini Mai tidak akan setuju, tapi dengarkan saja, ini hanyalah pendapat saya. Bagi saya, filem ini boleh tebus balik silapnya jika endingnya hanya satu yang survive atau semua dimatikan. Dengan tragiknya. Bukan apa, alang-alang dah karakter-karakter yang ada cukup annoying dan tak berhubung dengan penonton. Kenapa tak matikan je kan? Mungkin mampu untuk memberi kepuasan untuk penonton-penonton yang telah bersabar menonton kerenah mereka ini. Saya tahu sebab saya antara penonton tu. Okay. Filem ini ada dedahkan yang kenalan Hani ini mahu prank beliau untuk memberi pengajaran, dan ada satu sekuens mendedahkan apakah plan mereka untuk mengenakan Hani yang bagi saya membuang masa, tapi okey. Kemudian didedahkan ada berlaku momen yang menyebabkan plan mereka lari dari yang asal, dan itulah dia bahagian yang filem ni boleh tebus diri, ambil peluang untuk all out, matikan setiap karakter satu demi satu dengan tragiknya. Gunakan watak pembunuh bersiri yang dah set up lebih kurang sebagai karakter yang berpotensi untuk mengancam nyawa Hani dan rakan-rakannya. Tahu tak, masa saya tonton, saya beberapa kali harap pembunuh bersiri ini untuk munculkan diri dan jalankan amanah beliau. Saya rasa pelik sebab saya sokong watak jahat untuk membunuh watak utama. That feels wrong. Masa tu saya macam okay, masa ni dia keluar guarantee punya. Tak. Lepas ni kot. Keluar dan habis. What?
Bila sebab pasal pembunuh bersiri, apa jadi dengan pembunuh saya? Bro. Ya? Tengah buat apa tu? Tengah praktis dengan Eddie. Oh. Teruskan. Okey. Okay, dah settle pistol untuk Syaf guna nanti. Aku tak nak tahu kenapa. Sekarang masuk untuk settlekan lunch crew. Syaf. Weh, PM. Okay, dah settle setup untuk lunch. Sekarang masuk untuk panggil crew. Hai Andy, kau free kan? Ya PM, nanti kau pergi kat wardrobe, ambil baju, lepas tu kau pergi jumpa Syaf. Okay? Kau ganti pelakon dia hari ni. Okay. Hai, apalah nasib kena jadi pengganti. Tapi tak apa. Demi impian aku untuk jadi seorang penghibur, ini adalah langkah permulaan. Ya. Awak kan... Sekejap. Buat apa gunting semua tu? Kenapa ni? Sakit. Sama potong muka ni. Okey, saya tak nak kata saya tak mahu faham dengan keadaan kru produksi masa syuting. Filem ni shoot masa PKP, jadi tak mustahil kalau ada batasannya. Tapi, adakah filem ni akan jadi lebih baik kalau dia shoot waktu tiada PKP? Mungkin tak. Entahlah. Tapi yang pasti, ini yang kita dapat. Sebuah karya yang potensinya tidak berjaya dibawa ke akhirnya, karakter-karakter yang tidak berjaya menampa tempat dalam hati penonton, casting tidak sesuai, penamat yang menyakitkan hati, apa lagi yang saya mahu katakan. Seandainya filem ini explore dan kembangkan lebih lagi karakter Hani dan hubungan beliau dengan karakter-karakter yang lain, ubah ending yang hanya It's all a prank, brah, kepada sesuatu yang lebih serius. Jadikan ia mungkin pasal survival daripada pembunuh itu, ataupun a prank gone horribly wrong, dan pembunuh itu gunakan, dan bukan sekadar perhiasan dan muncul kejap lepas tu muncul last. Dengan apa yang saya cadangkan ini, mungkin filem ni boleh jadi lagi baik. Saya memang kecewa dengan hasil kerja kali ini, lagi-lagi bila saya nampak nama-nama yang saya kenal, cuma mungkin mereka tak kenal ataupun dah tak ingat saya. Okay, saya low profile. Sememangnya tak boleh disangkal yang pembikin-pembikin filem ini berpengalaman dalam membuat filem bertahun-tahun dalam industri. Tetapi kualiti filemnya semakin hari semakin tidak banyak beza dengan filem-filem yang mediocre yang ada dalam negara ni. Saya faham buat filem ni seperti bisnes dan semua orang perlu cari rezeki. Tapi saya cuma mengharapkan yang saya dapat lihat usaha yang lebih lagi, memandangkan kita dah pun berada dalam tahun 2021. Hello? Larizaf, tempat dia tak selamat dah. Ada pembunuh. Taklah. Akhirnya menutup video-video hari ini. Rating yang saya boleh bagi terhadap filem ni adalah 2/5 bintang dengan label What were you thinking? Ya, Syaf. Ya, dah tiba giliran saya ke? Kita dah sampai kat penghujung, jadi dah tak perlukan kot. Saya dah tak diperlukan. Sorry bro, lepas aku tengok filem ni, aku dah belajar sesuatu. Jangan beri apa yang penonton mahukan, tapi berikan mereka sesuatu yang mereka dah pernah tonton sebelum ini. Jamin menguntungkan. Oh. Wait, Syaf. Kita kena pergi dari tempat ni. Tempat ni tak selamat dah. Ada pembunuh masuk set. Habis semua orang kena bunuh. Contoh mata ni. Mustahil.
Mustahil lah kalau ada orang lain masuk ke tempat ni. Sebab orang yang boleh masuk ke tempat ni cuma orang macam kita je. Apa? Macam mana? Oh, ya. Muka kita sama. Oh. Sebab kau tak ada kawan kan? Tapi lantaklah. Siapa kisah pasal tu? Sekarang kita kena pergi ke tempat ni. Kau tak nampak ke mana jadi dengan kita punya cameraman? Handy, Eddie, editor, wardrobe. Kau tak nampak lagi ke? Alah, orang ni makan gaji buta je lah. Dah, bangun. Korang jangan curi pulang. Aduh. Wah? Dan kau pun tak payah risau sangat lah. Ha? Kalau karakter selama hari tak jadi, boleh jadi annoying. Kenapa tak aku? Agak lah pun. Nyawa kita dalam bahaya sekarang ni. Kau ni kan macam ni dari dulu sampai sekarang kau sama je tak berubah. Masuk tandas pinjam 20 sen aku. Dan hari tu aku minta kau tolong jaga set. Kau jangan rosakkan. Kau jangan hilangkan apa-apa. Tapi kau buat apa? Kau letupkan satu set. Habis aku nak menjawab dengan owner dia. Kau tahu tak? Last time kau pinjam PS5 aku. Kau tak pulangkan lagi. Okey. Kau nak apa sekarang ni? Aku nak kau dengan aku pergi dari tempat ni. Tempat ni tak selamat dah. Apa kata dengar kata dia, Syaf? Ya. Kau yang cakap ke, Syaf? Tak. Bro, kau dah okey ke? Boleh tahan. Tapi sekarang saya kena laksanakan tugas saya. Oh, dah dapat job lain. Bagus. Murah rezeki kau. Sekejap. Kalau kau yang ganti pelakon hari ni, kau Syaf yang mana? Syaf Extra? Tak. Syaf yang aku suruh adalah Syaf Andy. Kita tak ada Syaf Extra. Syaf. Jom. And now, to fulfill a promise. Ya. Suspek utama yang tuan cari. Sekejap. Kau cakap semua kru mati termasuk kau dengan PM. Macam mana kau boleh duduk sini? Oh, dalam dunia ni tak siapa mati. Semua akan hidup balik macam karakter video game. Wow, menakutkannya. Kan aku dah cakap, jangan risau. Nah, 20 sen kau. Oh, jadi kau pasti Robert suspek yang aku cari? Ya. Muka dia yang last aku nampak sebelum aku mati. Ya. Tiada plot twist. Tak perlu nak syak lagi. Betul-betul pasti. Guarantee. Robert yang upload video review tu. Bagus. Kau telah jalankan tugas kamu dengan baik. Kamu percaya kau dalam komputer Syaf ini. Sekarang aku boleh bila-bila masa saja upload review terhadap filem-filem dari negara ini. Bermula dengan filem Selamat Hari Tak Jadi. Hey guys, terima kasih kerana menonton. Jemput juga untuk anda tonton video-video saya yang lain di channel ini. Berilah segala komen, cadangan dan juga teguran yang anda ingin kongsikan di ruang komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe ke channel ini. Jumpa lagi anda di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.